Okey, kejap. Okey. Jadi boleh nampak dekat skrin, kejap. Nampak kat skrin, okey. Kejap. Kita present dulu. Window. Okey. Okey. Jadi mula-mula perkara pertama sekali kita kena type URL untuk portal digital learning kita, iaitu portal.moi.edu.my. Okey. Kalau ada soalan, onkan mikrofon boleh tanya. Okey, so enter. Okey, boleh? Kalau saya dengar senyap tu maknanya okey dah tu. Kalau ada tertinggal, boleh maklum lah. Okey. Bila dah type portal.moi.edu.my, kita akan klik log masuk. Okey. Okey. So bila log masuk ni dia akan request ID dan password lah. Okey. So dia akan request ID dan password. Jadi kita masukkan sama ID kita yang MOE tu. Kalau kita admin, kita akan masuk ID MOE. Okey. Kalau kita dah save, macam saya ni saya dah save, so saya klik saja dekat PPD ni. Okey. Okey. Jadi dekat interface kedua ni, dia nak kita pilih apa peranan kita. Walaupun kita PPD, tapi kita nak belajar hari ni, so kita akan pilih sebagai guru. Okey. So tuan-puan pilih guru. Okey, so ini menu guru. Menu guru berbeza dengan menu admin, berbeza dengan menu pelajar, murid, okey, dan berbeza dengan menu PPD atau JPN. Okey, so kalau menu guru yang biasanya kita start dengan buku teks, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, okey. So yang lain boleh explore lah. So hari ni kita nak tengok Google Classroom dekat mana ada. Ada dua tempat dia ada. Biasanya dia dekat pembelajaran digital rumah ni ataupun dekat aktiviti. Okay, so klik mana-manalah. Okay, nak klik terus aktiviti pun tak ada masalah. Okay, boleh klik aktiviti. Okay, so dia akan paparkan ada 4 ikon di situ. Setakat ni ada masalah tak? Kalau ada boleh terus onkan mikrofon. Boleh nampak Okay. Guys. Faham. Okay. Itu sekarang kalau kita nak create Meet pun boleh create menggunakan portal MOE ni. Sebab itulah ID MOE ni sangat power sebab dia bergabung dengan 3 gegasi besar. Google, Microsoft dan Apple. So benda-benda yang kita dilimitkan kalau guna Gmail biasa, okay, guna Microsoft biasa, kita boleh guna MOE. So dia tak ada limit lah dari segi storage, okay, dari segi nak create Google Meet, sini ada. Okay, so sekarang kita nak fokus kepada Google Classroom sahaja, okay. Sama je, okay, fungsi dia So klik Google Classroom. Okay. Boleh Okay. Terus sekarang inilah kelas Maya. Kalau yang dah biasa buat kelas, so dia akan banyaklah kelas. Kalau yang belum start buat kelas, so kosong lah, memang akan kosong. Okay, jadi bila sampai dekat ruang ni, apa perkara utama kita nak buat, kita nak start, kita akan mulakan dengan simbol tambah di sini. Okay, sama ada kita nak join kelas atau create kelas. Jadi kalau kita sebagai guru, kita akan create kelas. Dan kelas ni sebenarnya kita boleh delete. Sebelum saya lupa, saya tunjuk macam mana nak delete. Okay, contohnya. Okay, saya ada kelas, okay, yang ni lah. Pergi titik 3 ni, kita archivekan dulu. Masukkan di dalam, kita panggil apa, store lah. Tak? Okay. Okay. Dah masuk dalam store, baru kita boleh delete. Okay. Mana tadi? Okay, mana tadi? Kita nak delete. Kelas mana tadi? Okay, sekejap. Kita
kita pergi sini, dah masuk archive. So, klik dekat sini, archive classes. Okey, macam simpan dalam store lah. So, pergi titik 3, terus boleh delete. Okey, so saya delete. Itu cara untuk delete. Awal-awal kita belajar delete dah. Takut lupa sebenarnya. Biasanya lupa. Okey, nak pergi back balik, pergi garis 3, pergi dekat classes. Okey, beres Okey, so objektif pertama kita ada 5 objektif. Pertama kita nak create class. Okey, mesti tahu create class. So first, okey, tengok dulu. Nanti saya bagi masa 5 minit, boleh masing-masing create class dan tunjuk kat kita. Okey, create class, tekan tambah. Okey. So dekat sini ada 4 section atau 4 kita panggil medan lah. Okey, yang kita guna hanya 2 medan, iaitu class name dengan section. Okey, sebab apa? 2 benda ni saja yang akan appear bila kita siap bina kelas. Macam ni. 2 benda saja boleh appear. Okey, kelas dengan section. Okey. Jadi kita tak payah buat yang lain tu. Kita isi yang 2 tu saja. Okey, so kelas contohnya hari ni kita akan belajar. Kita akan buat kelas USTP. Okey. USTP, PPD, PPD, AP, PPD, KN. Okey. Section ni pula kita nak belajar tentang apa? Contohnya boleh kita buat matematik lah. Okey, matematik. Kalau kita nak buat pengurusan antara PPD pun tak ada masalah. Okey, so subjek dengan room tu nak letak pun tak apa, tapi memang takkan appear dekat luar. Okey, jadi kita buat yang 2 tu saja. Nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Okey, dan klik create. Okey. Okey, dah siap. Siap kelas, dia terus masuk dalam kelas yang kita bina. Okey, untuk kelas guru, kita perasan ada 4 menu atas atau tab lah kita panggil. Stream, classwork, people, grade. Okey. Untuk stream ni secara umumnya dia boleh membenarkan kita chatting dengan murid kita lah, siapa yang murid kita tu ataupun cikgu lain, kita boleh chatting. Okey, contohnya hi. Okey. So kita boleh post. Okey. Okey, jadi minta pelajar-pelajar, pelajar tak boleh masuk lagi. Okey, lupa. Okey, pelajar tak boleh masuk lagi, tak apa. Okey, dan juga apa-apa aktiviti. Okey. Dan juga apa-apa aktiviti yang telah kita buat, dia akan appear dalam stream ni. Itu fungsi stream Okey, untuk classwork, okey, kat sini adalah nadi utama kelas Google Classroom, iaitu bahan. Kalau kita ada kelas, kita tak bagi bahan, murid tak boleh buat juga kan. Okey, tapi dekat murid dia takkan ada button create. Hanya guru saja ada button create. Okey, so nanti kita akan ceritalah classwork. Okey, people, kita boleh tengok siapa yang duduk dalam kelas kita, sama ada cikgu, okey, kita boleh invite, student pun kita boleh invite, tapi kita kena guna ID MOE untuk invite dia. Okey, jadi leceh sikit lah. Kemudian last sekali grade, yang ini guru saja boleh lihat, iaitu kita dah bagi latihan dan kita akan grade markah pelajar kita. Jadi kalau guna Google Classroom ni, bahan pengajaran kita lebih terurus. Okey, dan kita buat je sekali je kelas ni untuk 1 tahun, dan bila bahan-bahan dah ada, dah comel, tahun depan kita saja reuse sahaja. Okey, kita reuse sahaja. Okey, jadi untuk nak minta murid kita login kelas yang kita buat ni, cara paling senang, pergi dekat petak 4 ni, kita bagi dia kod kelas. Okey, kalau dekat people kita kena add sebagai kena ambil ID MOE dia. So panjang kan. Jadi paling senang kita copy saja ni, kita post lah dalam WhatsApp ke, okey. Mana-manalah kita bagi tahu dia, okey, masuk Google Classroom, key in kan kod ni. Itu cara yang paling senang, panggil word smart lah. Okey. Jadi nak minta pelajar saya yang ada 3 orang hari ni, tolong pergi ke Google Classroom, okey. Copy masukkan kod ni. Okay, saya copy dan saya masukkan dekat komen kod tadi. Okey, ada dekat komen. Jadi tuan-puan buat apa? Okey, pergi dekat Google Classroom semula. Okey, pilih Google Classroom.
Okey. Nak start dia tadi saya kata tekan tambah. Sama ada kita nak join sebagai pelajar atau create sebagai guru. Jadi sekarang ni saya nak anak-anak murid tekan join kelas, masukkan kod yang saya bagi tadi. SGL YVMR, huruf kecil. Okey, siapa ada masalah perlu diulang boleh bagi tahu. Biasa pakar dah belakang ni kan. Okey. Jadi tak ada masalah manalah. Okay, saya dah letak kod dekat situ. Okay. Ada perlu diulang? Okay, saya tengok berapa orang dah jadi murid saya. Okay. So kita klik balik kelas tadi. Okay, kita pergi dekat people. Untuk nak semak bilangan student kita pergi dekat people. Okay, salam. Ada tu jawab. Okay. Okay. Baru seorang je. Okay, yang lain mana? Ada masalah ke? Okay, kalau ada masalah bagi tahu. Buka mikrofon bagi tahu kat mana tuan-puan tertinggal. Okay. Sebab sekarang ni kita nak tuan-puan tengok macam mana cara bila kita dah tengok cara nak buat kelas. Sekarang kita nak jadi pelajar dan macam mana cara pelajar tu jawab soalan. Okay, kita ada 20 PPD Kuala Terengganu CM01, Terengganu CM88 ni pegawai di unit TMK okey, selamat datang. Okey. Jadi kita sharing je lah hari ni. Saya pun nak kata mahir pun tak sangat. Okey. Jadi kita tunggu lagi pelajar kita. Kita ada berapa orang pelajar? 5 orang. Okey, kita ada 5 orang pelajar. Sekejap Okey, boleh? Screen Malik masuk boleh Malik. tak? Cikgu Malik ada start kat mana dah? Picture atau ID Sebab ni? Tidak boleh masuk ID biasa Malik. dah. Malik pakai ID biasa tak boleh, tak boleh. ID biasa. Boleh. Cikgu Malik guna biasa tak boleh. Login dengan Boleh ID guna lain MOE Malik. yang saya bagi tu. Tak apa, nak log out mula. ID kelas ni. Jangan log out mic ni. Log out Google Classroom. Ada masalah tak? Nombor ID Kita nampak ada tu. tu, nombor Nombor mana? kod kelas tadi. Berapa nombor tadi? Kat komen ada. Kod kelas tadi adalah SY, SY. SG Singapura, Okay. G apa? G, lepas tu L London, L. Y Yoyo, YOO. Y V M R. Y apa? Saya buka sini pun tak apa. Y V M R. Saya buka sini Okey, pun okey. dah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, dah apa, kita tunggu dulu. Ni SGL YVMR. Okey, kita check lagi people. Itu baru satu. Dua lah, objektif dua. Create kelas dah. Okey, join kelas dah. Itu 2 orang murid. Lepas pada ni, kita nak suruh setiap pelajar create kelas. Dan tunjuklah. Okey, 3 orang dah. Tu Cik Malik boleh dah. Okey. Lagi, dekat mana lagi? Nak tunggu lagi ke ni? Kita proceed lah Okey, kita proceed. Okey. Okey, jadinya murid dah masuk. Okey, jadi apa-apa perkongsian murid-murid kita akan dapat lah. Okey, jangan risau. Okey. So klik classwork, kita nak mula lah ni. Okey. Sebelum tu tadi kita janji dah nak suruh create. Okey, bila nak suruh create, tuan-puan pergi balik kat garis 3 atas tu belah kiri, pergi dekat classes balik. Okey, Cikgu Jan nak suruh setiap murid-murid create kelas. Buat kelas okey. juga. Buat kelas. Lepas tu siapa yang dah berjaya
salah seorang ke dua orang ke, tunjuk je. Takut ada masalah teknikal pula macam itu, tunjuk je. Create class. Create class. Create class. Siapa dah siap nak tunjuk seorang, okey. Boleh maklum lah. Lambat sikit. Beres, siap. Okey, nak tunjuk, Isa nak tunjuk. Okey, sekejap. Okey. Okey, ambil tu, present. Design. Entire screen ke present. window? Present ambil window tak apa. Kemudian klik mana-mana window yang buka Google Classroom tu, dan tekan share. Okey. Okey, tengok ada slide tu. Okey, klik dekat okey. Okey, boleh. Okey, berjaya dah. Okey dah tu. Okey, harap pelajar pun boleh buat pelajar yang lain. Okey, jadi dah berjaya. Okey, tekan stop. Okey, stop. Stop. Okey. Tekan stop. Okey, saya teruskan. Jadi, objektif dah capai lah. Okey, objektif kedua dah tercapai. Pertama, kedua dah capai. Sekarang ni kita nak pergi objektif ketiga. Okey, yang paling penting lah, iaitu macam saya kata tadi, kena ada tugasan. Okey, kena ada tugasan. So, saya akan masuk balik dalam PPDKT ni, kelas tadi. Okey, so pergi classwork. Okey, okey, di sini saya terangkanlah, okey, jenis-jenis tugasan yang kita boleh bagi. Okey, pertama assignment, kedua quizzes assignment, ketiga question, keempat material. Okey, empat jenis ni je. Semanakala reuse post ni adalah, kalau katakan tahun ni kita dah buat assignment, kita dah buat material apa, kita nak reuse balik, kita nak guna balik untuk kelas tahun depan. Okey, lepas kita edit nama kelas tu, then kita akan reuse post kita tadi. Okey, itu guna reuse. Okey, topik ini kita nak buat bab. Okey, contohnya bab 1. Ini lebih pada pengurusan, sebab nanti akan ada bahan yang banyak. Okey, kita akan share bahan yang banyak dan dia akan tergabung. Okey, dia akan berselerok. Jadi kita nak manage biar dia comel, kita buatlah ikut topik. Okey. Okey. Nanti kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Okay. Kemudian saya nak terang okey. Assignment ni dia lebih kurang dengan assignment ni lebih kurang dengan material. Okey. Assignment ni lebih kurang dengan material. Cuma bezanya assignment ni dia ada due date. Okey. Material dia tak ada. Okey, contoh tengok dulu. Okey, nampak? Dia ada due date. So kita boleh tetapkan bila murid kena hantar. Okey. Kemudian kalau material kita share juga bahan tapi dia tak ada due date. Jadi bila kita share kat murid, murid hanya boleh baca atau buat je latihan untuk simpanan dia. Tak perlu hantar. Jadi bahan-bahan tu ikut kita lah. Okey, kalau bahan yang tak perlu hantar, kita buat material lah. Kalau kita nak suruh dia hantar, kita buat as a assignment. Okey, quiz assignment ni, okey, dia lebih kurang juga dengan assignment, cuma dia dah ada siap-siap Google Form. Okey, dah sedia. Grade importing pun ada lagi. Okey. Jadi maknanya bila dah grade importing ni, dia akan terus masuklah ni dalam graded nanti. Okey. Kemudian question lebih kurang juga tapak dia. Okey, ini ada deadline. Student can answer, edit. Dia lebih strong macam assignment tadilah. Okey. Fungsi dia ni kurang sikit daripada assignment. Jadi sekarang ni kita nak belajar assignment lah, sebab assignment meliputi semua yang ada. Okey. So kita klik assignment. Okey, ni tuan-puan tak payah buat lagi. Okey, tengok je dulu. Nanti kita akan bagi video balik. Okey, tengok video. Okey, contohnya tajuk kita nak bagi tambah. Okey. Itu tajuk latihan kita nak bagi. Instruction kita, okey. Si murid baca nota, okey, dan jawab soalan. Okay. Bila dah siap tablet kita, tapak kita, okey, dia macam tuan-puan hantar email juga. Fungsi dia, kita kena attach file kita. Okey, di mana? Okey, sama ada kita add
ada paperclip tu, ataupun kita tekan create. Okey, untuk add ni biasanya bahan yang dah ada, sama ada kita buat atau kita ambil bahan orang lain. Okey, beza dengan create ni iaitu create ni kita kena bina sendiri. Okey, sama ada kita guna Google Doc, slide, sheet, drawing or form. Okey, jadi kita nak guna belah kelas lagi ni. Okey, kita mulakan dengan add. Okey, so kita ambil dari YouTube. Contoh kita nak ambil nota daripada YouTube. Kita nak ambil YouTube tajuk tambah. Kita tak perlu buat, kita just type saja. Okey, tak perlu kita type dulu, nak ambil link tak perlu. Dia dah built in dalam ni. So kita search. Kalau boleh tambahlah operasi tambah operasi tambah. Okey. Bila dah search, kita boleh tengoklah. Okey, kalau sekolah rendah kita ambil lah yang kanak-kanak kan. Okey, so kita klik dan tekan add. Okey, kita dah ada bahan dah. Tak perlu buat pun kan. Okay, kita ambil je orang punya. Okey, kemudian katakanlah kita nak ambil daripada blog. Kita dah tahu blog cikgu ni cikgu guru cemerlang. Contoh dan kita klik new tab. Okey, kita type lah operasi tambah. Okey. Ataupun kita ada blog sendiri. Kita boleh share lah kat murid, kita buat sendiri. Okey. Kita klik, ni dia buat dalam Google Site. Okey. So dah ada. Cara dia macam mana? Klik dekat link ni dan kita tekan right click, kita copy. Okey, sama ada right click copy atau control C. Okey, apa yang kita perlu buat kemudian? Kita klik dekat ni add link tadi kan. So kita pilih link, kita right click ambil paste atau control V. Okay? Add link. Okay. So saya dah ada dua bahan. Senang je. Okay, kita ambil je. Jadi murid-murid akan tengok video ni dan kemudian tengok nota untuk membantu dia jawab soalan. So sekarang ni saya nak buat soalan. So saya klik create. Okay, soalan tu ikutlah nak dalam Google Doc ke, Google Form ke, kita buat belaka lah. Okay, try form dulu. Okay. Okay, yang menariknya form ni untuk guru, okay, dia boleh terus letak skor. Okay, so kita buat latihan. Sekejap, latihan tambah. Latihan tambah. Okay, tambah. Okay, contohnya nombor 1 kita nak buat. Okay, 5 tambah 5 berapa? Okay, so jawapan dia kita buatlah 10, 20, 30. Okay, kita buat sebagai required, maknanya wajib. Kalau dia tak jawab, dia tak boleh tekan submit. Okay, yang kedua kita buat pula 10 tambah 10. Yang menariknya kita tak perlu nak tarik balik, kita just copy dan tukar soalan je. Okay, copy dia dekat bawah ni ni duplicate. Kemudian satu lagi 10 tambah 20. Okay, dah siap macam ni. Okay, kita nak letak jawapan kat mana? Okay, jadi kita kena setting dulu. Klik setting. Okay, first kena collect email. Sebab apa? Sebab nanti dekat sheet kita tak tahu siapa yang jawab. Okay, bila kita check collect email, dia akan tahu nama siapa. Jadi kita tahulah markah tu dia dah auto graded. Okay, auto collect. Kemudian saya nak limit je. Ataupun tak mahu pun tak apa, biar ibu jawab lah. Tapi tak apalah, kita limit, senang. Okay, kemudian pergi dekat quizzes. Yang ini bezanya Google Form biasa dengan yang ada quiz. Okay, bila ada quiz kita dah boleh letak skor. Jadi kita check akan make this a quiz. Tak ada masalah yang lain dan terus save. Macam tu sahaja. Okay, jadinya bila kita klik kat sini kita kena bagi jawapan lah. Sebab form ni dah tukar dalam bentuk latihan, quizzes. Okay, dengan cara kita klik answer key, kita pilih jawapan. Kemudian kita bagi skor. Kalau satu soalan murid dapat jawab berapa? Markah 10 markah. Okay, klik dan. Okay, yang ini pula sama. Ulang saja proses dia, klik answer key, klik ini jawapan dan tambah 10 lagi. Dan klik dan. Okay, yang ketiga sama juga, klik answer key,
bagi jawapan dia, bagi point. Okay, then klik done. Dah siap. Okay, cuma satu lagi kita kena fokus, iaitu kita kena buka sharing. Sebab dia MOE atau G Suite mana-mana pun memang dia dah open by default dia tak open kepada yang luar. Jadi pergi dekat setting ni. Okay, sekejap. Kan dekat share, Okay. Pergi dekat add collaborator. Okay, kita nak share, nak open kepada pelajar kita. Tengok, kalau by default dia specific people can access. Jadi kita nak tukar, kita nak change kepada siapa-siapa ada ID Ministry of Education Malaysia boleh jawab. Okay, so klik save. Okay, itu setting kena buka, memang kena buka. Okay, siap. Satu soalan guna Google Form dan satu lagi saya nak tunjuk guna Google Doc. Okay, guna Google Doc. Okay, sama je proses, pilih. Okay, dia akan buka Google Doc. Kita type aja latihan tambah. Okay, bila dah type situ, kita just klik sini, dia auto berubah. Okay. Okay. Kita nak buat latihan. Okay. Contohnya saya tak ada lagi soalan ni. Okay, jadi saya nak type je, nak cari je latihan operasi tambah. Tahun berapa? Tahun 5 ikutlah. Okay. Okay, kalau boleh ambil yang kita boleh copy paste. Tak nak ambil yang dalam bentuk ni sebab pelajar nak jawab nanti atas tu kan. Okay. Jadi contohnya, okay, kita klik je. Okay, ada tak? Tak apa. Kita pergi soalan yang ini. Okey, dalam bentuk ni Okey, tak apa, kita buat latihan lah, latihan operasi tambah. Okey, kita klik sini operasi tambah. Tengok bentuk macam mana. Kalau boleh nak teks dalam bentuk teks, bukan PDF. Okey, tak apa, kita cari lagi. Mana ni? Okey. Slide share pula. Boleh copy tak? Tak boleh kot tak? Okay, kita cari dalam bentuk ni lah. Word ke okay. Okay. Pinterest, sorry. Nanti tu. Okay, kalau kata payah sangat, kita boleh tarik saja pun tak apa. Okay, ni mak turun, kita kena copy juga ni. Okay, jadi untuk jimat masa, kita boleh tarik je lah. Okay. Kita tarik je simple-simple soalan dia. Okay. 5 tambah 10. Dia tunggu jawab lah nanti. Okay. 9 tambah 9. Okay, kita buat 2 je lah. Okay, besarkan sikit. Okay. Ini pun sama juga cara dia, kita kena buka setting share supaya murid boleh access. Okay, dekat change ni. Okay, buka kepada Ministry of Education Malaysia. Can view ni kita teka edit. Kalau form tadi biar je edit. Memang kita tak boleh cari view. Tapi kalau Google Doc kita kena buat can view sahaja. Can edit. Can edit ke can view ni? Can edit. Edit. Sebab dia nak jawab. Okay. So, klik done. Okay. So, 2 bahan dah siap. Apa yang kita perlu buat? Okay. Kita pergi tengok dekat Google Doc ni balik. Okay. Make sure kalau kita nak murid jawab dalam helaian berbeza, tolong klik, pilih make a copy for each student. Kalau student can edit file ni macam mana? Okay.
murid dapat assignment, dia akan buat pada satu tapak yang sama sahaja. Jadi bolok kita panggil lah. Okey, jadi bolok ramai-ramai pelajar duduk situ. Okey, jadi kita pastikan klik make a copy for each student. Okey, settle, beres, tajuk ada, bahan dah ada. Kemudian kita tengok point, kita nak tak point pun boleh, tak mau pun sudah. Okey, kita buat deadline. Deadline kita bagilah contohnya esok. Okey, hari Khamis. Beres. Kemudian topik. Kat sinilah fungsi topik tadi. Disebabkan kita ada dua, bab satu, bab dua, kita masuklah dalam bab satu. Okey, settle dah, kita klik assignment. Itu proses nak buat bahan. Nak buat assignment. Okey, nanti kalau nak buat boleh tengok video ni ulang balik. Cuma sekarang kita nak jimat masa, kita nak murid-murid ataupun tuan-puan yang berada dalam kelas USTP, PPDKT, PPDKN ni jawab soalan tadi. Okey, pergi dekat classwork, klik tambah, okey, view assignment. Okey, so sekarang ni kita bagi kepada 3 orang murid. Okey, kita tengok siapa yang dah jawab. Okey, bila dah jawab, okey, jawab dua-dualah, Google Form 1, Google Doc 1. Saya bagi masa dalam 6 minit lah. Okey, untuk proses menjawab. Kalau ada soalan boleh tanya sambil-sambil kita jawab ni. Okey, murid tuan-puan pergi kepada bab 1, klik tambah. Okey, dan view assignment. Kalau nak tengok nota, tengoklah dulu nota. Okey, kemudian jawab Google Form latihan tambah dengan Google Doc latihan tambah. Okey, kita boleh tengok siapa yang dah siap. Okey. Google Form, latihan Google Form dah ada seorang siap. Okey, macam mana kita nak tengok? Senang saja. Kita buka balik latihan yang Google Form yang kita buka. Kita buat, Okey, tab pertama question, tab kedua responses. So kita tekanlah sheet ni. Kita pilih grade. Okey. Okey ni, email address ni lah kita tahu. Okey, kalau kita nak suruh letak nama pun boleh. Okey, tapi kalau macam di sekolah, kita boleh tengoklah ID ni. PPD T040 CM1 Isa dah. Isa dah jawab. Okey, nampak tak? Dia dah bagi dah skor 30. Sebab kita dah bagi point. Okey, JPN Terengganu CM88. Okey. Seorang lagi Cik Malik. Okey. Kemudian jawab pula yang bentuk Google Doc tu. Okay. Nak tengok sama je, klik view assignment. Okey, kita boleh tengoklah siapa dah turn in. Okey, Google Form dah 2 orang dah turn in. Okey, tadi. Jadi kita boleh bagi markah. Okey, tak apa, buat dulu nanti saya tunjuk cara kita nak bagi markah kepada murid. Okey, kita tunggu seorang lagi, Cik Malik. Cik Malik boleh? Okey, yang lain teruskan jawab Google Doc tu. Okey, kita pun akan semak juga. Google Doc. Sudah.
Okey, dah jawab Google Doc ni. Kalau kita nak hantar, kita tengok atas ni. Ni share kan, tapi dekat murid-murid dia akan keluar butang turn in. So klik butang turn in tu. Okey. Kalau ada masalah bagi tahu Sudah work. Okey. Okey, untuk yang ni adalah Google Form. Okey, yang untuk Google Doc dua orang juga hantar. So kita klik sahaja. Okey. Dekat view assignment tadi kita klik. Okey, so kita nampaklah murid kita jawab. Okey, 10 tambah 5, 15. Okey, ya betul. Jadi sama ada cikgu kreativiti lah. Kalau nak guna digital ink boleh tick. Kalau kata tak ada, cikgu type je. Betul. Okey, guna je mana yang ada cikgu. Okey. Okey, sorry. Sorry. Okey. Okey, boleh gitu. Okey, yang ni pula. Betul. Okey. Bila dah jawab betul, kita bagi point dia iaitu okey, tadi kita tak perlu tulis lah dah berapa ratus dah. Okey, kita buatlah satu soalan tu 50. So 100. Okey. Kita buatlah komen dekat dia, syabas atau tahniah. Okey. Post. So, nanti pelajar akan nampak lah. Kemudian kalau tadi murid kita turn in, guru kita kena return. Okey. So saya dah return kepada Isa lah ni tak, CM1. Okey, so Isa kena check ada ke tak. Okey, satu lagi saya tengah buat. Okey, saya tengah semak. Okey. Okey, so boleh bagi markah, kita gerakkan dia, kita komen, tahniah. Kemudian kita return tahniah, mana N-nya. Okey, post. Okey, sebelum return post dulu, then tekan return. So, kita klik return. Itu je proses untuk nak marking Google Doc. Okey. Kalau Google Form tadi, kita dah dapat markah. Okey, dah jawab semua dah. Kita dah dapat markah semuanya 40. 30 per 30. Apa yang kita buat? Kita kena manual grading. Okey, maksudnya kita pergi dekat Google Form ni. Kita gradekan kat sini. Okey. Okey, so sini adalah ni 100 untuk apa ni? Untuk work kan? Okey, 100. Ni pun 100. Okey. Okey. Kemudian tengok lagi return lagi. Jap. Okey, ni kalau kita nak return assignment. Kalau tak siap kita return balik kat dia lah. Kalau tak perlulah. Okey. Jadi kita dah bagi dah markah kat dia. Kemudian kita pergi dekat grade. Okay, kita pergi back balik dekat grade. Kita boleh masukkan dalam markah kita. Markah pelajar tadilah. Okey. Pergi balik dekat kelas. Ambil ni. Okey, kasih. Okey. Pergi dekat grade. Ni manual grading Okey, nampak? Sudah ada markah untuk ni 100. Okey. Tapi yang form satu lagi tak. Ni markah ni. Google Doc ni. Okey, yang form tu nanti kita tengok balik. Okey, untuk masuk markah. Okey. Kemudian habislah. Yang ini kita manual buat. Okey, last kali objektif kita nak buat latihan di mana kita tak perlu letak markah dah sini. Dia auto graded. Okey. Jadinya kita akan gunakan salah satu aplikasi yang ada iaitu Quizzes. Okey. So macam mana nak pergi kat Quizzes? Last kali objektif kita ni senang aja.
Okey, so pastikan kalau kita guna ni menu kat atas ni kita jangan pangkah sebab kita kena back balik tu kan, payah. Okey, so klik dekat aplikasi. Okey, yang ini pun saya tunjuk je. Okey, tuan-puan tengok je dulu. Pergi dekat aplikasi, ambil Quizizz. Okey, sebenarnya selain pada Quizizz ni banyak lagi. Padlet ni macam parking lot lah. Okey, kita boleh guna dalam classroom, kemudian Blend Space, App Puzzle, Plickers. Okey, so kena explore lah ni. Kahoot lebih kurang dengan Quizizz lah. Wakelet, okey, yang ni video kan. Dan juga Tinkercad. Okey, so hari ni kita buat Quizizz sahaja. Sebab Quizizz ni dah banyak orang buat soalan satu dunia kan. Jadi kita boleh lah pilih. Cikgu Liza, memang kena ambil dalam Google Classroom ke? Quizizz tu? Paling senang sebab dia link ID. Okay. Kalau tak, boleh juga kita pergi luar dia sama je. Benda tu pun dia tumpang je dalam tu. Link tu, dia embed je kan. Okay. Okay. Sekejap. Boleh juga macam gini. Okay. So sepatutnya tadi dia akan terus je masuk. Okay. Okay, so kita start for free. Kalau keluar macam ni tak apa, kita klik je start for free. Okay, kalau first time memang dia akan keluar gini lah. Sign up with Google. Kalau boleh ambil ID MOE. Selain MOE pun tak apa, nanti dia akan link balik. Tak ada masalah. Okay. Okay, ini first time. First time memang akan keluar gitu. Dia akan minta link. Okay. Nampak? Dia dah auto dah. Sebab tu kita guna ni lah. Dalam. Dan kita guna email MOE. Okay. Yang ini senang saja step dia. Ada beberapa step sahaja untuk kita masukkan soalan kuis ni ke dalam Google Classroom. Pertama, kita carilah soalan. Okay, kita type je operasi tambah. Okay, dan kita search. Okay, bila kita dah search, okay, kita carilah soalan-soalan. Kita boleh tengok mana soalan yang kita rasa sesuai lah. Okay, ni 5 tahun. Okay, kita buatlah. Okay, yang ni lah. Contoh. Okay, kalau kata lama sangat, kita boleh pendekkan soalan tu, maknanya kita boleh ubah. Iaitu kita klik edit. Okay, kita nak save sebagai quiz kita pun boleh. Save je lah. Okay. Contohnya kita tak mau lama-lama kan. Macam ni kita nak, bila kita edit kita boleh tengok jawapan tu betul tak. Kadang-kadang ada yang salah kan. Okay, kita boleh check juga jawapan. Jadi kita nak buat 5 soalan je. Okay. Okay, jadi yang lain kita delete lah. Okay. Sekarang ni kita delete quiz kita dah. Dia tak akan ganggu dah yang asal tadi. Kalau kita nak yang asal, kita ambil balik lah. Tak ada masalah. Okay. Kita nak jadikan dia 5 sahaja soalan. Okay. Buang lagi. Okay. Okay, dah jadi 5. Kemudian finish quiz. Okay. Kemudian lepas dah kita edit, kita dah tengok jawapan dia betul ke apa tak, kita kliklah assign HW, maksudnya assign homework. Okay. Step seterusnya, kita kena set tarikh kita nak murid-murid jawab. Kalau boleh biarlah lama sikit dah. Okay, sebab PKP ni contohnya habis 14. Okay, kita buatlah sampai 14. Bila-bila dia boleh buat. Okay. Kemudian kita nak start, kita tekan host. Tapi ingat, kita belum link dengan kelas. Kelas mana kita nak link? Okey, jadi kita kliklah select kat sini. Okey. Okey, so sekarang link kelas kita tadi tak ada di sini. Kelas kita tak ada di sini. Jadi kita tak boleh link. Okey, so tak ada masalah. Klik je manage classes. Okey. Kemudian update Google Classes. Bila kita update, dia automatically kelas yang baru kita bina, dia akan detect. Yang ni sekali je buat. Okay, bila dia dah detect dah, tak ada masalah lah. Bila lain kali nak buat balik soalan, tak ada masalah dah. Tak perlu dah nak link macam ni. Okay, klik save. Okay, bila dah siap, pergi tab yang asal tadi. Okay, klik select balik. Tadi baru kita bina link. Sekarang baru kita create kelas. Kita nak kelas yang mana? Iaitu PPD
KN tadi dah. Bawah ni. Okay. Then kita nak buat tajuk pun tak apa, boleh operasi tambah. Operasi tambah. Tekan next. Okay, dah settle. Bawah ni kita tengoklah budak boleh jawab banyak kali ke tak. Boleh tengoklah setting tu. Okay, dah siap. Barulah akhir sekali tekan assign game. Okay, bila dah assign game, murid-murid akan dapat latihan yang kita share. Kat mana? Pergi balik dekat classwork. Jadi saya nak tuan-puan pergi balik dekat classwork. Okay, cari assignment tadi. Okay. Okay, kalau tak ada refresh ke F5 ke, dia akan keluar operasi tambah. Okay, dia akan keluar operasi tambah. Kat sini. Okay. Okay, jadi puan-puan klik je operasi tambah. Dia akan ada dua pilihan, sama ada mobile link atau web link. Jadi kita gunakan laptop, kliklah web link. Okay. Kemudian pilih balik kelas kita, ID yang kita guna tu. Okay, klik allow. Okay, dia dah masuk quizzes. Kemudian, okay, kita boleh edit nama kita kalau nak. Okay, kalau nak start quiz, start lah. Okay, klik okay, then start game. Itu je proses. Jadi saya nak cikgu tuan-puan jawab quizzes ni 5 soalan saja. Saya nampak ada dah seorang tu, Majmi. Okay. Jadi terus boleh jawab lah. Start. Kalau ada suruh masuk tarikh, masuk je tarikh. Tak ada masalah. Okey. Dah siap jawab. Okey, cikgu boleh check balik. Okey, jawab dulu. Saya nak tengok berapa orang yang dah jawab. Okey. Senang je pergi dekat tutup dulu ni. Pergi dekat balik kelas kita, ambil ni kelas ni. Okey, kita pergi dekat grade. Okey, nampak tak? Dia auto generate. So 100 dah jawab belaka lah ni. Okey. Jadi itu je proses dia. So ada apa-apa soalan tak? Jadi habis dah lah. Banyak lagi boleh belajar. Okey, kena explore pula lah yang lain tu. Ada soalan tak sebelum kita akhiri kelas kita? Habis dah. Kejap je kan. Sebab budak-budak anak murid hari ni pandai-pandai belaka. Okey, ada soalan? Okey, laju sangat. Okey. Ada yang tertinggal tak? Boleh So saya tutup dulu.